ml. So kita letaklah katakanlah bekas A ni 60 ml. Okey. Kemudian 3/8 daripada bekas B dituangkan ke dalam bekas A. Okey, kita pun ada bekas B. Bekas B. Kita tak tahu bekas B ni berapa. Tapi dia kata dituangkan sebanyak 3/8. Katakanlah kita buatlah dulu untuk 8. Okey. Potong. Sekarang 8 semua kan? Kita tak tahu berapa. Tapi dia bagi sebanyak 3/8. Dia potong ni, dia bagi kat kawan ni. Kawan ni pun dapatlah 3/8. Sinilah lebih kurang Okey. Daripada B. So B dah tinggal pendek sikit lah. Tapi kita tak tahu B panjang mana sebenarnya. Kemudian daripada sini dia tuang 5/12 ke daripada bekas A dituang ke dalam bekas C yang kosong. Okey. Bekas C yang kosong. So bekas C dia kosong Bekas C kosong. Bekas C ada 45. So kita letak kat sini, katalah ni bekas C Bekas C ambil daripada sini, ambil daripada bekas A ni. Ni kita tak tahu berapa banyak dia ambil. Tapi dia ambil 45 sahaja. Okey. So bekas tu daripada tak ada apa-apa tinggal 45. So bekas C ada 45. Ambil pada mana 45 ni? Ambil daripada bekas A. Okey, dia tanya cari isi padu. Cari isi padu bekas B. Okey. Kalau kita tengok sini 5/12. Okey. Pecahan yang baru untuk bekas A dia bagi 5/12. So kita kena buat satu pecahan yang baru. Okey, satu pecahan yang baru untuk siapa? Untuk bekas A ni yang telah ditambah dengan bekas B. Yang inilah hijau ni, dia nak bagi 45 tu dia dah tukar kepada pecahan baru. Iaitu pecahan dia 5/12. So kena buat satu pecahan baru 5/12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak cukup lagi 2. So buat lagi 2. Tambahlah tepi ni pun tak apa. Okey. Cikgu ulang balik ni soalan kebat sikit kan. Tak apalah, bincang sikit. Alright. Kita tengok situ. Mula-mula sekali bekas A ada 60. Kemudian bekas B bagi 3/8. Yang inilah 3/8 ni. Tetapi dia nak bekas A kemudian bagi kat bekas C. Okey, macam ni lah senang kan. Aina ada RM60. Contoh-contoh Tengku bagi duit dekat Aina 3/8 daripada duit dia. Nak bagi senang pakai duit. Lepas tu Aina dapat duit daripada Tengku, campur duit dia, dia bagi 5/12 daripada duit tu kepada Arisa. Contoh. So Arisa dapat 45. So kita tahu bahawa 5/12 1, 2, 3, 4, 5. Kita tahu bahawa 5/12 ini bersamaan dengan 45. Sebab bekas ni mula-mula dia tak ada duit. Arisa ni mula-mula dia tak ada duit. Aina bagi kat dia 5/8 duit dia. Dia dapat RM45 contohlah. Tapi dalam kes ni dia bukan duit lah. Dia air. ML kan. Jadi 45 ml ni daripada 5 kotak. So kita dah boleh cari untuk satu kotak. So kita tahulah satu kotak ni prosesnya adalah 45 bahagikan dengan 5. So 5 darab 9. Betul?
5 darab 9, 45. So, kita tahu bahawa 1 ni 9, 9, 9, 9, 9. Okey, bermakna kalau semua ada berapa kat situ? Okey, bermakna semua dalam bekas A sekarang, selepas bekas B bagi, 9 darabkan dengan 12. So, 9 darab dengan 12, 100 lah. 108. Okey, kita tahu bahawa jumlah semua adalah 108 ml. Bermakna, bekas A ni asalnya ada 60. Campur dengan bekas B, dah jadi 108. Dah jadi 108. Jadi kita tahulah berapa yang 3/8 tu. Okey, kita boleh tolak. Sebab sekarang kita dah tahu 60 tambah dengan 3 kotak ni akan menjadi 108. Okey, so kita tolak. Tolong approve lagi sekali. Boleh. Kejap. Kejap lah, Sofina ni terkeluar masuk kesian dia. Okey. Sian Sofina ni. Terkeluar masuk. Nasib baik kita belum masuk algebra lagi. Okey. So, kita dah tahu 3/8 tu sama dengan berapa? Kita tolak lah. Okey, 108 iaitu jumlah semua tolak dengan 60 ml. So, 108 tolak dengan 60 ml, kita akan dapat berapa tu? 108 tolak 60 dapat 48. So, kita tahulah yang 3/8 ni sini adalah nilainya 48. Okey, nilainya 48. Soalan nak apa? Cari isi padu dalam bekas B. Kita dah tahu bekas B tu 3 kotak bersamaan dengan 48. Okey, yang ni 48. Jadi kita bahagilah. Okey, 48 bahagikan dengan 3 kotak. So, kita tahu 48 bahagi dengan 3, kita dapat 16. Dapat je 16. Boleh carilah untuk B kesemuanya. B kesemuanya ada berapa kotak tu? 8. Kan? 1, 2, 3, 4. Betul lah 8. Bermakna 8 kotak darabkanlah dengan 16. Darab dengan 8, kita akan dapat 128 ml. Itu dia. Okey. Ni pendedahan lah kepada kamu. Soalan ni arasnya memang aras kebat lah. Dalam buku teks tingkatan 1 ada. Okey, soalan ni tapi cikgu ubah sikit lah. Okey, boleh lah. Sebagai rujukan saja untuk kamu. Okey, rujukan. Okey, kita nak masuk topik yang baru. Tapi sebelum tu, kita buat exercise sikit. Dia kena bagi exercise dulu sebelum kamu buat ni. Okey, kita buat exercise melalui kuisis sekejap. Mana dia kuisis cikgu ni? Kita buat untuk ulang kaji kuisis darab bahagi. Okey, mana dia kuisis cikgu ni? Darab bahagi integer. Okey. Alright. Kamu boleh jawab soalan ni kejap. 10 soalan je. Pendek je. Jangan ambil masa lama sangat tau nak jawab. Habis masa je lagi. Okey, kejap. Cikgu paste dulu dia punya link dekat kamu punya ni Kamu punya bahagian chatting. Okey. Kamu klik link cikgu bagi tu. Kita jawab ulang kaji darab bahagi darab bahagi integer. Okey, hari ni kita nak masuk muka Pak Algebra dah. Ulang kaji sikit dulu. Okey, cuba klik dulu kita punya tu. Cikgu, saya tak boleh masuk. Alamak, kuisis internet slow. Itulah Sorfina kan. Tak apalah Sorfina. Awak stay dulu dalam kita punya apa nama ni? Apa panggil ni? Zoom kita ni kan. Tak apa. Awak rehat kejap. Sementara itu kawan-kawan lain, siapa yang boleh masuk, cuba masuk dulu kuisis Tak apa, yang ada masalah internet, mungkin dia tak dapat masuk kan. Mungkin sebab kuisis pakai internet kuat agaknya. Kalau dah try tak boleh masuk, cuba dulu. Okey, setakat ni dah 8 dah masuk. Fitra, Aina, Alisha, Arisa, Naim. Okey, siapa lagi seorang yang belum masuk ni? Tengku dah ada. Ni siapa nak? Haziq. Mana Haziq ni? Haziq pula tak masuk.
Okey, Haziq dah masuk. Haziq Sikri busuk. Okey, so cikgu tekan tak apa. Untuk siapa nama tu Sorfina, tak apa. Harap bersabar. Bagi kawan-kawan jawab jap. Kuis ulang kaji. Okey, kita tengok ada 9 orang di sini. Tak apa. Sorfina setuju dalam jangan lagi. Boleh naik ke boleh? Ingat untuk mendarab, nombor darabkan dengan nombor, huruf darabkan dengan huruf. Jangan lupa ya. Huruf darab huruf pula. Nombor, salah. Huruf belum lagi. Huruf masuk sekejap lagi pun dah masuk. Okey, ingat darab simbol dengan simbol, nombor dengan nombor. Simbol tak sama akan menghasilkan negatif. Okey. Fitra dah tamat. Okey, siapa yang dah tamat boleh masuk balik ke dalam Zoom kita lah. Okey, klik di atas tu kan. Okey, Daniel pun dah siap. Okey, Fitra dah, Alisha dah siap. Fitra Lo dah siap. Haziq belum lagi.
Nampak di situ. Saya Itu cuai lah. susah sangat. Nak cepat-cepat lah ni. Dah mula dah. Nak cepat, nak lambat, macam-macam. Okey, semua dah jawab situ. Kita tengok siapakah juara kita. 89% okey lah. Okey, juara kita Alicia Alicia di tempat yang pertama. Dekat situ tak nampak tu nampak tu. Okey, so 89% ketepatan oleh okey lah Alright, so kita raikan dulu. Kejap Kenapa cikgu tak dengar? Kamu dengar tak? Labak. Ada bunyi tepukan tak? Ada. Ada kan? Ada. Okey, kejap. Masalahnya mana nampaknya cikgu punya ni yang masalah lah. Headphone dah betul dah. Oh, cikgu punya ni tak dengar patut lah pun. Salah tekan patut lah. Aduh. Yang cikgu punya ni salah tekan, salah setting. Aduh, pagak-pagak gini. Yes. Okey, sorry. Salah tempat kau Okey. Alright, kita tengok tahniah kepada pemenang-pemenang kita tu cikgu akan simpan kuisis kamu ni nanti adalah sedikit announcement cikgu akan bagi tahu pada kelas akan datang. Kelas terakhir kita minggu depan kan. Untuk bulan 12 lah. Lepas tu kita akan bercuti. Yahoo, nak balik kampung. Korang tak balik kampung ke? Okey. Alright, kita tengok sini kejap tahniah kepada ni majoriti kita ni markah agak tinggi lah. Okey lah. 100, Daniel 100, Tengku 100, Fitra 90%. Okey, paling rendah adalah 70% paling rendah. Memang separuh sebab cikgu nak conteng kat bawah tu. Memang separuh kamu tak nampak semua. Okey, kejap Kejap ni kau nampak. Ting. Okey, cikgu akan scroll macam tu lah. Okey, nampak sekarang dah nampak soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 semua orang betul. Semua orang cemerlang lah, gemilang terbilang soalan nombor 1 ni. Sekejap Darab bahagi tadi okey, kejap. Question. Ni kan soalan dia kan. Kenapa cikgu tak boleh zoom? Okey, dah boleh zoom. Sekarang baru boleh zoom. Okey, kejap nak zoom sikit. Okey. So untuk soalan nombor 1, 9 orang betul semua. Okey. Konsep darab dengan integer ni senang je. Okey. Darab dengan integer ni senang sahaja. Maksudnya apa? Maksud dia simbol darabkan dengan simbol. Situ kita nampak ada dua simbol kan? Ada dua simbol iaitu negatif dengan negatif. Bermakna apabila dua simbol ini didarab, nampak didarab akan menghasilkan positif. Okey, kemudian nombor tu darab lah macam biasa. 5 dengan 8 tu awak darab je macam biasa. 5 darab 8 40. Sebab tu jawapan dia positif. Clear lah. Okey, yang tu semua orang betul. Tahniah diucapkan. Okey. Ting. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Hak ni ada yang salah ni. Hak ni ada yang salah. Dia jawab 108. Okey, kenapa bukan 108? Dia silap kat mana hak ni? Dia darab betul dah nombor. Okey, nombor darab betul dah 12 darab dengan 9. Betul dah 108. Tapi ia lupa darabkan dengan negatif dan juga positif ni. Ni. Nampak simbolnya tak sama, maka menghasilkan negatif kat situ. Okey, cantik Yang tu kesilapan kecil lah. Okey, soalan nombor 3 okey, betul semua. Soalan nombor 4 pun betul semua. Okey, soalan nombor 5. Yang ni bercelaru sikit jawapan dia. Okey.
Yang ni kita nak buat mana dulu ni? Okey, kita nak buat mana dulu yang ni? Macam biasa maksudnya? Macam mana yang biasa tu? Betul lah tu. Sebabkan dia darab kan, dia sama kuatkan kat situ. Ada 2 kali darab. So, kita darab satu-satu lah. Okey, negatif 8. Kita darabkan dulu dengan negatif 9. So, awak darab ni dapat berapa ni? 8 darab 9, 72 kan? Kemudian darab pula dengan 10. So, akan dapat 702. 720. Ini basic je lah Okey. Ingat betul-betul sebab lagi nak ajar integer ni. Okey. Yang ini cikgu rasa sama juga macam tadi. Ni pun cikgu rasa sama je. Seorang je salah ni. Okey. Cikgu rasa dia silap juga pada lupa nak darab simbol Okey. Sepatutnya jawapan ni adalah negatif lah kan. Negatif. Bukan negatif 7. Dia bahagi salah. 48 bahagi 6 dapat 7. Salah lah. 48 bahagi 6 dapat 8. Okey. Yang ini seorang je salah pun sama juga. Konsep dia kat sini sepatutnya ni bahagi dia pergi darab. Okey. Yang ini dia mungkin nak cepat dia pergi darab. Okey. Yang last ni ramai yang salah. Okey, soalan 8 9 semua betul. Nombor 10 ni salah. Ramai yang salah. 5 orang je betul. Okey, apakah soalan dia? Okey, sebab ni mungkin kamu tak nampak soalan dia. Soalan dia adalah 18 tolak lepas tolak 4. Nampak ni kan? Kita kena buat apa dulu kat sini? Nampak kat sini luar ada ada kurungan. Kena keluarkan kurungan dulu. Ada tak? Tak ada apa-apa simbol kat sini kan? So, tak ada nombor kat luar. Darab sahaja. Negatif darabkan dengan negatif. So, 18. Negatif dan negatif positif 4. So, dapat 22. 22. Okey. Kalau kamu tak nak guna kaedah ni, kamu boleh juga guna kaedah kotak-kotak lah boleh juga. Tapi kalau soalan macam ni biasa kita pakai terus kira macam ni lah. Okay. Alright. So kita dah habis yang tu. Sekarang kita nak masuk topik yang baru kita. Okay. Kamu boleh tengok dekat kamu punya buku tu. Ungkapan algebra Mana dia cikgu macam ni. Okay. So ungkapan algebra ni. Nama pun ungkapan algebra. Okay. So algebra tu sendiri biasa adalah untuk mencari pemboleh ubah ni. Algebra ni sendiri nak cari pemboleh ubah. Okey, masa sekolah rendah kita panggil apa algebra ni? Siapa tahu? Masa di sekolah rendah. Okey. Kamu pernah jumpa tak soalan yang macam ni? Contoh. Masa kamu darjah 1, kamu akan jumpa soalan macam ni. 4 tambah kotak sama dengan 10. Berapakah nilai kotak tersebut? Pernah jumpa kan? Lepas tu bila awak masuk tahap 2, awak masuk jam 4, jam 5, awak akan jumpa soalan macam ni pula. Contoh. 12,500 tolak pi sama dengan 1,500. Cari nilai pi. Pernah jumpa? Yang inilah algebra. Ini dia algebra. Ting 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 yang huruf tu. Di sekolah rendah kita panggil dia ataupun pemboleh ubah. Okey. Ya, halo, dengar ya. Saya di sini bersama anda. Okey. So, kita panggil ataupun pemboleh ubah tu di sekolah rendah. Okey, bila masuk di sekolah menengah, nama dia kita letak sebagai di bawah algebra. Okey. Masa cikgu guna kamu untuk nombor, jangan duk halo-halo. Cikgu dengar ke tahu tak? Kau duk halo-halo, sabar je lah. Kau jadi polis ke apa je halo-halo. Okay. Test mic, cik. Test mic. Mic baru ke? You all. Okay. Mic baru lah tu. Tahu leh. Okay. Alright. So, kita ada, masa kita belajar awal-awal dulu, cikgu mewakilkan nombor yang positif dengan petak segi macam ni kan. Nombor negatif begini. Okay. Apabila huruf, kita pakai petak juga. Okey, tetapi petaknya panjang sedikit. Dia jadi segi 4 tepat macam tu. Ini mewakili satu huruf positif. Ini mewakili satu huruf negatif. Okey, kalau cikgu letak huruf X misalnya, so X lah dalam dia. Sini akan jadi negatif X. Sama je. Yang atas ni kan 1. Ini 1. Yang ini negatif 1, negatif 1. Contohlah. Okey. Itu kita nak pakai dalam algebra, kita pakai segi 4 tepat.
Okey, kita tengok keadaan dia dulu. Keadaan dia dalam ayat. Okey. Ni nampak ni, dia beritahu sini kan, nampak mewakili tu. Jubin warna biru, wakil 1 kan. Jubin warna merah, negatif 1. Kalau jubin segi 4 tepat, yang panjang tu, mewakili X atau Y yang positif. Merah tu negatif X atau Y. Okey, kita tengok keadaan semasa. Yang pertama, sebuah kotak mengandungi beberapa botol air mineral. Sebuah kotak mengandungi beberapa botol air mineral. Tahu tak berapa bilangan air botol dalam kotak ni? Kita tak tahu. Jadi kita boleh wakilkan dia dengan sebarang huruf. Katakanlah cikgu nak wakilkan dia dengan huruf B misalnya. B bilangan botol. So, bolehlah. Buatlah satu kotak macam tu. So, dia mewakili dengan huruf B. Maksudnya B tu mewakili bilangan botol air mineral dalam kotak biru tu. Yang cikgu bulat jadi purple tu kan. Ini Okey, selesai. Okey, kita tengok yang sebelah. Okey, 3 botol air mineral dimasukkan ke dalam kotak itu. 3 botol air mineral dimasukkan. 3 botol air mineral dimasukkan ke dalam kotak itu. So, bilangan botol air mineral yang kita boleh kira ada 3. Okey, 1, 2, 3 ni. Yang ni kita boleh kira. Okey, kotak kita tadi kita dah wakilkan dengan B. Bermakna kita dah ada B tadi. So, B yang asal, air mineral tak tahu berapa. B. Yang lagi 3 ni kita boleh kira. Kita masukkan dia. Bila masuk, kita tambah. Tambah berapa? Tambah 1, tambah 2 botol, tambah 3 botol. Sebab 3 botol tu kita boleh bilang. So, kita letakkan dia dalam bentuk petak segi itulah. Petak segi sama. So, kita punya dalam matematik dia adalah B tambah 3. Tu maksud dia. Okey. B tu mewakili bilangan botol air mineral yang tak diketahui. 3 tu adalah 3 botol yang baru dimasukkan. Dia bila masuk kita tambahlah. Tu maksud dia. Nampak Alright. Kita pergi yang C. Keadaan C pula. 5 botol air mineral dikeluarkan daripada kotak itu. Okey. 5 botol air dikeluarkan. Nampak? Dikeluarkan. Maknanya operasi situ adalah tolak. So, apa yang kita nak tolak apa ni? Kotak asal apa kita wakilkan tadi? Huruf B. Okey. Kita ada huruf B lah. Warna hitam pula. Salah-salah. Okey. Wakilkan dengan katakanlah kita tak tahu. Kita wakilkan dengan huruf B. Okey. Sekarang kita keluarkan 5 botol. So, bermakna kita kita tolak berapa botol? 5 botol. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah bentuk gambar rajah. Tapi dalam ayat matematik kita tulislah B minus 5. B tolak 5. Selesailah. Okey, soalan D ni. 2 buah kotak air berkarbonat baru sampai. Okey, ada 2 kotak baru sampai ni. Tapi ni air berkarbonat. Yang warna hitam ni kan. Air berkarbonat. So, kita tengok sini kotak air sedia dimasukkan 2 botol air mineral lagi. So, kita dah ada tadi. Untuk air mineral kita ada kat sini B. Okey, tambah dengan 2 lah. 2. Okey. Yang ni yang asal ni. Yang ni dengan yang ni. Okey, yang ni lah dia. B tambah 2. Okey. Macam mana pula ni? Lagi 2 kotak ni yang baru sampai ni. Air berkarbonat. Kotak warna hitam tu. Kita nak wakilkan dengan apa? B juga ke? Kenapa tak boleh B? Kalau kita dia air mineral dah. Jadi ni air berkarbonat. Huruf lain lah kak. Wakil lah huruf lain. Kita tambah sini. Boh sini. Boh 2 kotak lagi. 1 kotak. Katalah huruf C lah. Letak C sini. Dia nak letak huruf apa tak kisah. Okay, C. Macam tu. Jadi kita jumlah kita sekarang ni kita ada. B ada 1. 1 B. Tambah dengan 2. Okay. Tambah dengan 2 C. Nampak ni 1 C, 2 C. Okey, so kita punya jumlah kita sekarang ada 1 kotak air mineral yang tak tahu tambah dengan 2 botol air mineral
tambah dengan 2 kotak air berkarbonat yang baru. Ini nampak kat sini dah muncul lah algebra itu. Okey, ni nampak algebra. Sebelum ni kita belajar macam dekat sekolah rendah dia satu huruf je P. Sekarang nampak dah jadi 2C. Macam mana kita nak cari nilai C tu contoh. Tapi ni belum cari lagi lah. Ini baru ungkapan algebra. Okey, boleh Alright, cikgu lajukan sikit sebab cikgu nak kejar. Kalau boleh cikgu nak habiskan juga modul ni kan. Bukan hari ni lah habis, minggu depan lah. Supaya kalau kita ada jodoh lagi di tetap satu, kita masuk topik terus syllabus macam biasalah. Okey, pemboleh ubah ni. Okey, algebra ni kita nak cari nilai pemboleh ubah. Okey, ni. Pemboleh ubah ni ada dua. Okey, satu yang tetap nilai dia, satu yang tidak tetap ataupun berubah. Okey, kita tengok dulu contoh soalan satu. Dia kata sini, tinggi menara KLCC ialah H meter. Okey, pemboleh ubah dia kat mana situ? Untuk soalan ni, pemboleh ubah dia mana? Hak yang kita tak tahu. H tu lah senang je. Pemboleh ubah ni, algebra ni senang. Hak demo tak tahu tu lah dia. Okey. Cikgu lain internet cikgu problem ke? Lain internet cikgu problem. Kenapa? Kamu tak jelas ke? Apa nama dengan cikgu jelas kan? Okey. Sebenarnya terlambat sikit. Okey je internet cikgu kan. Cikgu pakai Unify kot. Ya, saya. Okey. Itu bermaksud pandai Haziq, hebat. Okey. Siapa nama ni? Siapa dia? Alamak. Fitra. Awak guna handphone ke guna laptop? Okey. Pin gambar cikgu tu. Pergi dekat gambar cikgu tu. Double klik ke ataupun awak pergi dekat atas tu ada button 3 tu, awak akan nampak button pin. Pin. So dia akan jadi besar. Cuba pin. Okey je. Okey, low terkeluar Okey, low dah masuk balik. Okey. Siapa yang terkeluar tu boleh masuk balik, tak ada masalah kan. Cikgu saya tak boleh masuk quizzes. Okey, tu tadi kan. Okey, jap tengok. Saya punya quiz lambat sikit. Tak apa. Cikgu faham yang lambat tu sebab internet. Tak ada masalah dengan cikgu Cikgu internet semua comel-comel kat sini. Okey. H dia adalah pemboleh ubah. Okey, soalan dia tanya, pemboleh ubah dia tetap ke berubah? Tinggi KLCC. Kita tak tahu tinggi dia berapa, tapi dia letak H meter kan. Tinggi KLCC ni berubah ke tetap? Tetaplah. Jadi kita panggil pemboleh ubah ni adalah pemboleh ubah nilainya tetap. Okey. Pemboleh ubah nilai tetap. Benda yang kita tak tahu tetapi nilainya memang tetap. Lawa lah rambut. Rambut ke? Alah, kau ni semua kau nampak kan? Nampak aku pergi gunting kedai lah. Hipster sikit. Come on lah. Daniel. Daniel tak rambut pun handsome juga. Apa mana Daniel ni? Kau tengok sikit. Tak keluar gambar lah kau Daniel. Kau tak boleh tengok rambut kau ada ke tak ada. Tak kau botak lah. Gurau. Alah biasalah. Jangan skema sangat awak ni. Belajar skema tu. Pening kepala. Okey, kita tengok nombor 2. Bilangan murid yang mendapat grade A dalam PT3 adalah setiap tahun adalah W. Okey, tak payahlah PT3 kan. UPSR lah. Walaupun korang tak ada UPSR tahun ni kan. Bilangan murid yang mendapat grade A dalam UPSR setiap tahun. Okey, dia kata nilainya W sebab tak tahu berapa orang kan. Okey. Pemboleh ubah ni, W ni, pemboleh ubah yang kita tak tahu ni, bilangan murid yang kita tak tahu ni, tetap ke berubah? Berubahlah kan. Mana ada setiap tahun, kalau 100 orang calon UPSR, 100 orang setiap tahun. Mana ada kan. Dia berubah-berubah. So, kita panggil benda ni adalah pemboleh ubah berubah. Okey. Ni berubah. Okey. Berubahlah. Cikgu tulis pendek je kan. Dia ni kan. Ada dua kan. Satu pemboleh ubah nilai tetap. Okey. Satu nilai tetap. Satu lagi nilainya berubah. Contohnya cikgu tanya kamu kan. Tak ada kaitan dengan soalan ni. Bilangan buah durian pada satu-satu pokok.
Dia tetap ke berubah? Berubahlah kan. Takkan pokok ni mungkin kamu kira mungkin ada 20 biji. Kamu kira pokok lagi satu, mungkin dia 30 biji. So dia berubah-ubah kan. Okey. So ni suhu di puncak Gunung Kinabalu. Siapa pernah pergi Sabah? Dalam masa sehari suhu yang dia punya pemboleh ubah dia adalah suhu. Kan suhu yang berubah. Gunung tu berubah ke tak berubah gunung tu? Mana ada gunung tu berubah. Sekejap petak segi, sekejap bulat. Mana ada kan. So dia tanya kat sini suhu. Suhu di Gunung Kinabalu tu dalam sehari. So suhu tu berubah ke tetap? Suhu berubahlah kan. Suhu pagi sejuk, tengah hari panas. Petang redup sikit, malam sejuk gila. Contoh macam tu kan. So dia adalah pemboleh ubah berubahlah. Okey, berubah. Ni tulis dah depan ni. Cikgu nak cepat kan. Boleh ubah. Berubah. Okey. Kalau siapa yang lain tak okey tu bagi tahu cikgu Maksudnya kalau dia terkeluar tu nanti cikgu senang sikit nak nampak. Okey. Alright. So habis Pertama berkenaan dengan pemboleh ubah tu ada nilai tetap dan nilai berubah. Tu clear. Sekarang kita nak bina ungkapan. Okey. Tadi cikgu dah cerita pasal algebra. Okey. Algebra ni pemboleh ubahlah huruf. Okey, ungkapan ni apa pula? Ungkapan ini berlaku apabila huruf-huruf ini dicantumkan melalui operasi tambah ataupun tolak. Okay, cikgu ulang balik Tadi kita belajar pasal algebra. Algebra tu yang huruf-huruf yang kita tak tahulah kita wakilkan dengan huruf. Kuantiti yang kita tak tahu kita wakilkan dengan huruf tu kita panggil algebra. Ungkapan ni pula algebra yang tadi huruf-huruf yang kita tak tahu tu kita gabungkan dia melalui operasi tambah atau tolak. Okey, tengok macam mana dia jadi Alright. Okey. Suatu nombor X. Suatu nombor X. Okey, suatu nombor X. Ditambah dengan 8. Okey. So, suatu nombor X, katakanlah huruf X, sebab kita dia wakilkan huruf X, ditambah dengan 8. Letak 8 lah. Ini kita panggil ungkapan algebra. Nampak tak? Dia digabungkan melalui operasi tambah ataupun tolak. Okey, dalam kes kita ni kebetulan dia operasi tambah. Cikgu kata tadi huruf. Huruf pun boleh, nombor pun boleh. Okey. Asalkan dia digabungkan satu huruf dengan satu lagi nombor pun boleh ataupun dua-dua huruf pun boleh. Ini kita panggil ungkapan algebra. Semua ni kita panggil ungkapan algebra. Okey, kalau kamu tengok sini, ungkapan algebra dia tak ada sama dengan. Okey, dia tak ada dekat sini. Tank, dia tak ada. Okey, dia tak ada. So, dia jadilah ungkapan algebra. Kalau ada sama dengan, dia akan jadi persamaan linear yang kita akan belajar minggu depan. Okey. Hasil tambah Y dan Z dibahagi dengan 9. Okey, hasil tambah Y dan Z. So, tambah je lah. Y, ambil Y dan Z. Y ditambah dengan Z, bahagikan dengan 9. Macam itulah. Tapi kena kurungan dah ni. Macam tu. Ini pun kita panggil sebagai ungkapan algebra juga. Okey. Ungkapan algebra. Ataupun kamu juga boleh tulis macam ni lah. Atau boleh tulis Y tambah Z bahagi 9. Okey. Alright. Kat sini dia kata tolak 5 daripada 2 kali X. Okey. Tolak 5 daripada 2 kali X. Maksudnya, ambil 2X. Ni 2 kali X lah maksudnya. Tolakkan 5. Ini pun kita panggil sebagai ungkapan algebra. Nampak tu arahan dia sajalah daripada ayat tu kita bina ungkapan dia. So, dia kata sini tolak 5 daripada 2 kali X. So, 2X tu adalah 2 kali X. Nanti kita akan belajar kejap lagi. Okey, tu habis Okey, sebelum cikgu masuk tambah tolak, kita tengok ni dulu. Yang atas ni. Sesuatu pun boleh ubah tu. Okey, sesuatu pun boleh ubah tu kita dah boleh cari nilai dia. Kalau huruf-huruf tu dibagi nombor. Okey, kat sini kita nampak kan. Dia suruh kita cari nilai untuk 3Q tolak 4R tambah 8. Dekat situ kita dah tahu dah Q dia 2. Maknanya 3. Gantikan Q tu dengan 2. Tolak 4. Okey, R tu berapa? Negatif 4. Masukkan negatif 4. Tambah 8. So, selesailah. Cuba kamu kira dapat berapa.
Okey, siapa yang dah install cikgu punya emulator ni kan? Cikgu punya emulator pula. Yang cikgu suruh kamu install tu, kalau kamu dah install, kamu boleh gunakan emulator tersebut. Okey. Masuk sahaja nilai dia 3, buka kurungan, masuk nilai 2, okey, tutup kurungan, tolak, masuk nombor 4, buka kurungan, masukkan negatif 4 sebab mewakili R. Okey, kemudian tambah dengan 8. Tekan saja sama dengan kamu akan dapat 30. Siapa yang dah ada kalkulator boleh try guna kalkulator lah. Kalau tak ada, darab macam biasalah. Kurungan ni bermaksudnya darab lah. 3 darab 2, 6. Okey, 4 darab 4, 16. Negatif darab negatif, positif. Nampak? So, kita akan dapat 6 tambah 16 tambah 8. Akan dapat 30. Sama sahaja. Okay, kalau siapa yang tak ada kalkulator lagi ataupun belum install lah. Install lambat sikit pun tak apa. Dia pakai untuk 3 bulan. Okay, 90 hari boleh guna. Okay, dah habis yang tu Okay, sekarang cikgu nak masuk perkali. Okay, sebelum perkali cikgu terlupa satu benda. Sebelum perkali ni kita buat yang ni dulu. Okay, kalau 1 tambah 1 dapat berapa? 2. Cantik. Kalau A tambah A, berapa? A tambah A boleh B. A2 katanya. A2 macam mana A2? A2 macam ni. Gitu. Nak tulis. Ya tak kisah. Tak apa. Ini A kuasa 2 kan. Okey. Mana satu? Ni kita nak belajar hari ni. Okey. Bagaimana pula kalau A tambah B? Hari tu ada kelas oyak apa? A tambah B dapat C, cikgu. Tulis AB. Okey, AB. Maknanya tadi kalau A tambah A ni kita boleh jawab AA lah. Kan? AA gitulah. Patut Aziz kata A ada 2 kali. Gitu agaknya kak. Okey. Mari kita belajar ni dulu. Ni kita nak belajar hari ni ni. Alright. Kalau demo ada sebiji apple. Okey, sebiji apple kan. Apple. Ting. Apple lah. Ni love. Salah. Alamak, lukis tak pandai cikgu. Aduh, parok ni. Orange lah. Orange. Aduh. Orange lah. Orange lambat sikit kan. Bulat. Okey. Ada sebiji orange. Okey. Cikgu bagi kamu lagi sebiji orange. So, berapa orange awak dah ada ni? Dua orange kan? Dua orange. Betul tak macam tu? Awak tulis gitu tak? Betul tak? Kan? Awak akan tulis 2 orange lah. Betul? Ke awak lukis orange-orange juga? Dok kan? Kita akan tulis 2 orange lah. Tapi dalam algebra, dia tak tulis semua. Dia ambil satu huruf je. Okey, maknanya kita sini satu orange. Okey, kita tambah lagi dengan satu biji orange. Gitu kan? So, jawapan kita dapat berapa sini? 2 orange. Cumanya, dalam algebra, sesuatu pemboleh ubah ni kita tak tulis semua. Kita tulis hanya satu huruf saja. Katakanlah orange ni cikgu nak wakilkan dengan O saja. Ni bukan 10 O ni. Jadi kita akan dapat 2 O. Dan O ni dekat rapat lah. Ni dia macam 20 kan. Okey, kita tukar buah yang lain sikit. Buah ciku. Ciku. Katakanlah ciku kan. Sebab nak bagi nampak ni, kalau 20 ni nampak, 20 ni nampak macam 20 pula. 2 O tu nampak macam 20. Okey, so katalah ciku. Satu ciku. Dengan satu ciku lagi. So, kita akan dapat 2 buah ciku. Betul? Dalam algebra, kita tak tulis ni, ciku ni. Kita tulis C sahaja. Wakil satu sudahlah. Macam tu. Bermaksudnya, 2C tu bermaksud kita ada 2 ciku. Tu maksudnya. Okey. Balik pada soalan kita tadi. Kalau A tambah A, kita dapat berapa? Ada yang nak jawab A kuasa 2. Ada yang jawab 2A. Mana satu ni? 2A. Anggaplah ini satu biji anggur. Satu biji anggur. Tapi anggur kalau satu biji tak kenyang. Kecil sangat anggur kan. Apple lah. Sebiji apple tambah dengan sebiji apple. So, awak ada 2 biji apple. So, 2A lah. Habis tu cikgu, bila masa pula ada ni cikgu? A kuasa 2 ni. Kejap lagi. Belum sampai waktunya. Okey, sekarang ni bagaimana pula gini?
satu biji apple. Okey. Tapi biasanya satu kita tak tulis lah. Kita tahulah kan. Satu biji apple. Kita tambahkan dengan satu biji betik. Jawapan kita apa? Adakah jawapan kita A, B begini? Ataupun jawapan kita begini? Mana sir? Saya tak tahulah cikgu. Saya pening lah kalau bab ni cikgu. Kan? Memanglah aku belum belajar lagi. Belum belajar. Ting 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 ting. Tetap juga kita akan dapat A tambah dengan B. Mana ada kan betik kan, contohlah cikgu tulis sini Ini apple. Kau ada satu biji apple, apple. Kau ada lagi satu biji betik. Kan? Jadi kalau cikgu tanya berapa jumlah buah betik, berapa jenis buah yang kamu ada, kamu tetap juga akan jawab saya ada satu biji apple dan juga saya ada satu biji betik. Maknanya kita boleh potonglah depan tu, tak payahlah masuk semua. Dalam algebra kita tak tulis ni betik ni semua, kita pakai satu B saja. Nampak? Kamu tetap juga akan dapat 1E campur 1B. 1E ni, 1 ni boleh buang kat depan, tak ada masalah. Tinggallah E campur dengan B, sama. Untuk kefahaman kamu, cikgu nak beritahu bahawa kalau buah tu tak sama, maksudnya kalau huruf tak sama, dia tak boleh tambah. Dia tak boleh duduk sekali. Apple start dengan E, bukan A lah cikgu. Alah boleh lah, janganlah skema sangat. Kau ni kelas bukan. Ini bukan kelas bahasa Melayu. Aduh, dia dah betulkan A dengan E pula. Aduh, parok ni parok. Alah boleh lah tu, discount lah sikit. Ni bukan kelas bahasa Melayu. Kau ni, aduh. Yelah, skema sangat lah kau ni. Contoh-contoh saja. Okay. So, kalau huruf tak sama, kita tak boleh tambah. Okay. Maksudnya kita tetap juga akan dapat yang asal. Kalau B tambah C, dapat berapa jawapan dia? Tetap juga kita akan dapat B tambah C. Contoh betik campur dengan ciku. Tetap juga akan dapat betik campur dengan ciku. Cikgu, habis tu saya nampak cikgu. Saya pernah tengok buku abang saya, buku kakak saya. Saya pernah nampak dia duduk macam ni. Saya pernah nampak kedudukan huruf tu macam ni. Dalam buku saya pun ada cikgu macam ni, dia kata. Bila yang boleh duduk macam ni? Kau pernah tengok tak iklan Rebina? Dok pernah tengok, aduh. Dia mau mesti minum Teh O Beng Limau kan? Teh O Beng Limau, Teh O Beng Limau. Teh O Beng Limau. Teh O Beng Limau tu, dia Teh O, kan, dalam satu cawan tu, dia bubuh air Teh O dengan, dia letak apa? Limau. Boleh tak awak asingkan dia? Teh dengan limau tu. Macam mana awak asingkan dia? Awak buat tubik limau tu kan. Tapi rasa dia sama tak? Ke awak cabut limau tu, buang buat tubik limau. Air Teh O limau beng tadi dah jadi Teh O beng. Ya ke? Dok kan, air tu tetap juga rasa Teh O Beng limau walaupun kau dah buang limau dia. Maksudnya apa? Dia telah duduk sekali dah. Maksudnya apa? A itu telah didarabkan dengan B. Dia jadi AB. Kenapa jadi AB? A darab dengan B. Teh O campur dengan limau. Jadi Teh O limau kan? So Teh O Beng limau ni dia tak boleh asing dah. Dia jadi A darab dengan B. Okey. Kalau A tambah B, dia masih lagi belum dicampur. Apple campur dengan betik. Boleh nak campur jadi air apa? Tak ada lagi kan? Apple campur betik tak ada lagi. Tapi air apa yang ada apple campur dengan apple? Iaitu air aloe vera. Apple campur dengan aloe vera. Kan ada kan? Ada kan yang air dia macam ni kotak tu. Lepas tu sini ada gambar lidah buaya tu kan. Ada lidah buaya macam tu kan. Atau ada gambar apple kat sini satu. Lebih kurang lah kan. Tu boleh. So A itu adalah A darabkan dengan E. Okey. A darab E tu maksudnya apa? Apple campur dengan aloe vera lah. Tu contoh-contoh saja. Apa dia? Ya dah betul lah tu. Terbalik tadi kan. Aloe vera A. Okey. Apple E. Kita ikut Haziq. Jadi kita kalau kita campur nak dudukkan dia sekali. So kita akan jadi EA ni. Dia bukan A tambah dengan E. Dia adalah E tambah E darabkan dengan A. Nak bagi faham je. Okey. Nak bagi faham kenapa jadi E A tu duduk sekali. Okey.
Sebab ia darab. Senang je. Kalau ia tak duduk sekali tu sebab ia tambah atau ia tolak. Okey. Sekarang satu lagi cikgu nak tanya. Itu kalau dia darab dengan orang lain. Sekarang ni kalau dia darab dengan diri sendiri. Contohnya huruf A, dia darab dengan huruf A juga. Tak, tadi kita dah belajar A tambah A, kita dapat 2A kan, 2 apple. Jadi apa? Pandai. Bila dia darab dengan diri sendiri, kamu ingatlah Bobo Boy. Okey? Bobo Boy kuasa 3. Kan keluar orang yang sama. Teng, 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 teng. Cuma kuasa dia lain. Kalau zaman cikgu dulu bukan Bobo Boy. Zaman cikgu Naruto dulu. Siapa tengok Naruto? Tengok tak Naruto? Pernah yang orang orang oren tu kan. Tik, dia tik, 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 tik. Sama lah. So dia akan jadi kuasa. Tapi nak mudah faham, kamu ingat Bobo Boy lah. Zaman kamu ni zaman Bobo Boy kan. Kalau A, okay, tengok cikgu nak tunjuk sekali lagi. Tengok juga sambil-sambil. Dululah zaman belajar dulu. Sekarang mana tengok lah. Tok Dan lah ni. Tok Dan lah ni. Asyik mengajar je. Pening lah. Mengajar online ni pening. tak dapat apa. Tak dapat tarik telinga budak-budak. Payah. Online ni. Kalau offline boleh tarik-tarik telinga. Tak ada gurau je. Okey. Kalau A tambah A tambah A. Dapat berapa? Tengok betul-betul puak-puak awak ni. Tengok betul-betul. A tambah A tambah A. 3A. Ingat, sebiji apple, campur sebiji apple, campur sebiji apple. 3 biji apple lah. Sekarang ni cikgu tukar pula. A darab dengan A, darabkan dengan A. So, awak dapat berapa ni? A kuasa 3. Baru beres. Selesailah masalah awak itu je. Algebra ni. Awak kena mahir yang tu dulu. A tambah A tambah A, 3A. 3 terbalik. Kenapa pula terbalik? Betul lah. Iyalah. Kalau A kuasa 3, memang ia duduk belakang. Kalau dia tambah, ia duduk depan. Aziz ni macam mata dia lah macam lari sikit kan. Mata dia macam lari. Kita letak jauh sikit. Dia lari mata dia ni. Dia nampak sengit. Gede. Okey. Okey, kejap. Okey. Kejap. Mentah. Ni A. Okey, ni A darab A darab A. Dia akan jadi A kuasa 3. Okay, kalau kamu tekan kalkulator kamu tak ada huruf A kan? Dia hanya ada huruf X. Okay. Adalah huruf A yang besar tu kan? Tak payahlah guna yang tu. Okay. Okay, kita ada X tu kan? X tu, kalau kita darab dengan X lagi. Okay. Tapi biasanya kita wakilkan dalam huruf X je lah. Okay. Kamu tekan sama dengan dapat berapa situ? 1. Dia takkan dapat jawapan yang kamu nak. Sebab tu cikgu akan ajar kamu dekat sini. Kamu kena faham juga konsep ni. Sebab tu cikgu kata algebra ni tak semua kamu boleh guna kalkulator. Walaupun kamu belajar integer boleh tekan kalkulator kan. Kat sini kamu kena faham yang cikgu tengah ajar ni. Okay. Iaitu kalau kita tambah, ia akan jadi macam apple lah. Tambah sebiji apple, 2 biji apple je tu. Kalau ia darat, ingat Bobo Boy. Dia kuasa berapa? Darat 3, kuasa 3 lah. Okay. Alright. Mana dia tadi? Okey, kalau macam ni pula. Banyaknya cikgu asyik kalau ni kan. Kalau begini, apa jadi? 3 darab dengan A. 3A lah. Okey, kalau 3 darab A, nampak ni bukan huruf kan? Ni nombor, ni darab dengan A. Satu nombor darab dengan huruf. Dia duduk sekali. Sebab dia darab, dia akan duduk sekali. Tadi kan cikgu tunjuk A darab dengan B. Dapat AB kan? Tapi kalau huruf pun samalah. Huruf dengan nombor. Kalau asal darab je, dia akan jadi 3A. Tapi kalau 3 tambah A. Tak boleh dapat 3A. Dia akan jadi 3 tambah A juga. Dia gitu. Beres Okey, kalau dah beres, barulah kita boleh jawab soalan kita. Ni soalan ni. Beres boh katanya. Beres. Mana dia soalan kita ni? Tak keluar-keluar ni. Op. Ni. Sini kan. Okey. Soalan ni kata tentukan sebutan. Okey. Sebutan ni maksudnya sesuatu nombor tu dipanggil satu sebutan.
Okey, dia kata nyatakan sebutan algebra. Apa tu? Kat sini tengok ni satu sebutan. Ini satu sebutan. Tu maksud dia. Okey. So, 4 tu satu sebutan, 2G tu satu sebutan. So dia tanya apa sini? Nyatakan sebutan ke apa? Tentukan sebutan. So sebutan kat situ, sebutan dia ada 4, lagi satu adalah 2G. Yang ni sebutan dia ada berapa? 1, 2, 3. So P, 2Q dengan 13. Yang ini ada berapa sebutan? 1, 2, 3. Serupa juga. Habis tu cikgu yang tambah semua tu apa tu? Nak tambahkan tolak tu. Itu adalah yang nak menggabungkan untuk dia menjadi ungkapan algebra. Ingat, nak jadi dia ungkapan algebra, dia digabungkan, sebutan ni digabungkan oleh simbol tambah atau tolak. Macam tu. Okey, boleh tu basic je lah. Okey, sekarang nak pergi perkali pula. Perkali ni adalah yang darab dia. Okey, yang darab dia. Okey, perkali adalah yang maksudnya adalah yang darab dia. Contoh sekarang kita ada negatif 2 P kuasa 2 QR. Bila dia gabung sekali dia adalah darab. Maksudnya negatif 2 darab P darab P darab Q darab R. Itu maksudnya bila digabungkan kita boleh buka dia. Macam tadi AB kan, AB bermaksud A darab B. Sekarang ni kita bukan ada AB. Kita ada negatif 2 P kuasa 2 QR. Maksudnya kita pecahkan dia. Negatif 2 darab P darab P darab Q darab R. Okey. Sekarang ni dia kata, siapakah perkali untuk P kuasa 2 QR? Kita cari hak tak ada. Hak tak lengkap dia lagi. So, P kuasa 2 dah ada, Q dah ada, R dah ada. Yang tak ada adalah ni negatif 2. So letak sini. Ni dia panggil perkali dia. Hak darab dia tu. Okey, dia dah ada negatif QR. So siapa yang tak ada lagi? Okey, 2 negatif dah ada. 2 P kuasa 2 lah. Okey. QR dah ada kan? Okey. Yang ni 2P kuasa 2 apa yang tak ada? Negatif QR. Itu je lah. Simple je kan? Okey. Alright. Satu lagi iaitu sebutan serupa tak serupa. Yang ni senang je. Serupa dengan tak serupa ni macam tadi. A dengan A tu kita panggil serupa. Okey. Okey. Kalau tak faham nanti beritahu Okey, kejap Sebutan serupa tak serupa tengok pada huruf dia. Ya saya. Ya, silakan. Yang mana? Yang mana? Macam terberhenti pula dia jawab ni. Dia kata sebutan algebra tu, lepas tu handing lama-lama. Kalau internet kau tak okey kau, kalau rasanya internet dia tak okey kot, dia cuba type. Tulis pun boleh, tak ada masalah. Mungkin internet dia tak berapa okey. Ada dia type tak? Ada siapa-siapa ada type? Tak ada Dah tahu dah. Dah tahu. Apa yang dah tahu? Okey Tak apa. Sekejap lagi kalau tak faham boleh type lagi Okey, sebutan serupa dengan tak sebutan serupa ni senang saja. Tengok huruf dia, jangan tengok nombor. Cikgu ulang Sebutan serupa jangan tengok nombor, tengok huruf dia. Okey, kita tengok yang pertama. Syarat dia jadi sebutan yang serupa, syarat dia pertama huruf sama. Okey, syarat dia yang pertama huruf sama. Yang kedua kuasa sama. Ada dua syarat je untuk jadi sebutan yang serupa. Yang pertama huruf dia kena sama, yang kedua kuasa dia kena sama. Okey, kita tengok yang pertama. 3AB. 3A kuasa 2B ni satu sebutan. Ini lagi satu sebutan. Dia tanya serupa ke tak serupa ni? Kenapa tak serupa? Huruf sama. Senang je kan. Ni tengok B, dia ada B, kita pun ada B. Tapi kita ada A, dia ada A kuasa 2. Nampak tak? Tak serupa. Jadi ini tak serupa. Ni kita panggil sebutan tidak serupa. Tidak serupa. Walaupun nombor tak sama, tak kisah. Okey, tak ada kaitan dengan nombor. Dia adalah huruf sahaja. Okey, yang ni sebutan algebra serupa ke tak serupa? Nombor 2 ni. Kenapa tidak serupa? Cek bawah sini.
Oh. Ingat syarat dia serupa tak serupa hanya dua je kata. Satu huruf kena sama, lepas tu kuasa kena kuasa kena sama. Okey, kawan ni ada huruf F. Kawan ni ada huruf F. Ada masalah? Tak ada masalah. Mana huruf sama. Cikgu ni macam pecahan cikgu. Tak. Dia tak ada kaitan dengan pecahan. Kan cikgu kata nak jadi serupa tak serupa ada dua je. Huruf sama, kuasa sama. Okey, ini sebutan serupa lah. Ini sebutan serupa. Okey. Kita pergi nombor 3 pula. Okey. Yang ni ada beza sikit. Huruf sama cikgu. Ni ada CD. Yang ini pun ada CD. Tetapi yang ini bukan sebutan serupa. Sebab apa? Ya, kalau kat bawah dia kuasa negatif. Tapi cikgu tak ajar dululah. Nanti masuk topik topik indeks kita akan belajar. Okey, kalau huruf duduk dekat bawah, dia tak serupa. Dia mesti kena duduk dekat atas. Okey, so ni sebutan tak serupa. Okey, tidak serupa juga. Okey, kemudian yang ni serupa ke tak serupa? Yang ni confirm lah tak serupa kan. Kawan ni ada Y, kawan ni ada XY. Confirm lah tak serupa. Okey, boleh? Okey, untuk menguji kefahaman kamu, mari kita buat kuisis berkenaan dengan ini. Okey. Tapi yang ni ringan je kuis ni, cikgu rasa boleh masuk kan. Sekejap lesson mana dia? Sabar dulu, mana dia? Awak semangat lain macam awak punya semangat tu Okey. Okey, sama Okey, kalau sama awak lupa pula nak suruh seksi awal ni masuk Shelling. Okey. Sabar, bertenang kawan-kawan semua. Okey. Ni masuk sekarang. Tapi kita akan jawab sama-sama. Ini lesson punya. 7771122. Cantik nombor dia kan. Mahal ni kalau beli ni. Okey, dah masuk. Okey, cikgu tengok kejap siapa yang dah masuk. 8 orang dah masuk. Seorang lagi siapa tak masuk ni? Rizal masuk ni, Aziz dah masuk, Lu dah masuk, Naim. Siapa ni tak masuk ni ada seorang lagi lah belum masuk. Sebenarnya lagi 2 orang tapi mungkin seorang tu internet dia tak apa okey kan. Siapa yang internet dia tak okey tu dia tengok je kat Zoom tak apa. Tak ada masalah. Sekejap cikgu akan buka kat Zoom. Dekat Zoom dia akan jadi macam ni lah gambar ni. Okey, siapa yang internet dia tak okey tak apa. Dia maintain je. Ada lagi tak yang boleh masuk? Zoom tu yang kita tengah siapa yang tak boleh masuk quizzes tadi, dia boleh tengok dekat Zoom sebab kat Zoom ni cikgu tunjuk. Okey, Daniel dah masuk. Okey. Ada lagi yang boleh masuk? Sorfina boleh masuk tak Sorfina? Mana dia Sorfina kita ni? Siapa yang tak boleh duduk je lah dekat dalam Zoom tu dulu. Tak, lepas nak masuk, Sorfina ni. Alah, minta maaf Sorfina. Tak apa Sorfina, awak tengok je dekat dalam Zoom ni. Okey, jangan keluar pergi kuzi. Kalau internet tak okey, tak apa. Kejap. Okey, awak akan nampak sama macam apa yang kami semua nampak. Jangan risau. Okey. Okey, kawan-kawan lain, kita mulakan sekarang. Okey, so tadi kita dah belajar tentang ungkapan algebra, betul? Ungkapan algebra ni, kita tengok nota sikit lah. Ni special dia. Okey. Okey, jawab dulu soalan ni. Perkataan algebra diterbitkan daripada perkataan Al-Jabar, daripada sebuah buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Betul ke salah? Yang ni betul jawapan dia. Tadi cikgu tak cerita pula pasal Al-Khwarizmi. Ini jawapan dia betul maksudnya algebra ni dicipta oleh orang Islam. Nama dia Al-Khwarizmi. Okey. Daripada kitab Al-Jab. Al-Jab. Okey, semua jawab betul kan? Okey, tak ada masalah Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, ni version learning version learning. Okey, kejap. Ni dia tak nak ambil timer lah. Kita tak buang timer je. Okey. Okey, kuantiti yang tidak diketahui nilainya dikenali sebagai apa? Jawablah kat situ. Itu Sofina jawab tak apalah. Dia pergi jawab. dia tolong kawan-kawan dia. Okey, soalan seterusnya. Kita biasalah nak kena bagi kadar kefahaman okey. Alisha laju Alisha ni. Dahsyat Alisha. Okey. Seterusnya.
Keuntungan sesebuah kedai runcit ialah K sebulan. Okey, adakah itu pun boleh ubah bernilai tetap atau bernilai berubah? Itu maksudnya. Okey, kejap ada lagi seorang. Fitra belum jawab. Okey, Fitra, apakah jawapan anda? Okey, Fitra dah jawab. Cikgu memang suka kalau korang buat lawak, aku suka gelak. Okey. Wah, Daniel berada di nombor 1. Okey, A tambah A kan soalan dia. Okey, A tambah A dapat apa? A tambah A dapat apa? Kemudian B tolak B, betul? Slide 6 tadi A tambah A kan? Slide 6 tadi ada lagi seorang tak jawab. Ni siapa? Haziq tak jawab lagi kan? A tambah A dapat apa Haziq? Okey, dah jawab kan? Okey. All done. Okey, kita tengok. Okey, slide 7. Okey, kejap B tolak B dapat berapa? B tolak B tadi tak ada ajar kan? Dapat apa jawapan dia? B tolak B. Ada ke situ B tolak B? Awak kan dah jawab tu tadi. Okey, semua dah jawab kecuali Arisa. Okey, Arisa apa Arisa? B tolak B. Okey. Okey, lain-lain tak lah, serupa kan? Okey. Kalau B tolak B, jawapan dia apa sebenarnya? Kosong lah kan? Awak ada sebiji betik ditolak dengan sebiji betik. Awak dah makan betik tu. Jadi kosong lah. Okey, next slide. Kita go through terus kita punya algebra ni X tambah Y. Syarat untuk tambah pemboleh kena samalah. Okey, ini cikgu rasa okey. Naim cepat Naim. Okey, Naim dah jawab cantik. Okey, kita ke next slide. Sabar. Tuliskan satu ungkapan. Yang ni awak kena type. Yang ni awak semua kena type. Tuliskan satu ungkapan berdasarkan situasi berikut. Suatu nombor ditambah dengan 3. Okey, suatu nombor tu kamu boleh wakilkan dengan apa-apa huruf lah. Tulis kat situ. Type type. Tak kisah ikut belaka. Tu ada tulis tu A tambah 3 lah, X tambah 3, X tambah 3. Tak kisah huruf apa. Tak kisah apa huruf apa pun boleh. Sebab suatu nombor tu awak boleh wakil dengan huruf apa pun. Tak semestinya huruf X. Awak huruf W ke, huruf B ke, huruf C ke. Apa-apa saja huruf. Tak ada, jap. Memang tak ada awak sini. Awak tak masuk lagi. Baru 6 orang jawab. Belum lagi. Tambah awak tak ada. Dekat awak guna komputer ke awak guna apa? Guna telefon adalah. Awak kena tekan kat bahagian bawah tu. Okey, kenapa guna telefon? Dekat bahagian bawah tu kan kena ambil yang nombor. Tekan kat bahagian nombor nanti dia tukar ada simbol tambah. Kalau tak awak letaklah huruf T. Ada simbol tambah tu. Macam mana boleh tak ada tambah? Mesti ada. Awak letak huruf T tak apa. Okey, siapa belum jawab lagi ni? Okey, lagi 2 orang. Siapa lagi belum ni? Haziq dengan XT tu cikgu tahulah maksudnya X tambah 3 lah. Okey, dia diterima je jawapan dia kan. Cikgu faham lah T tu kamu cari huruf tambah tak jumpa kan. Okey, siapa lagi seorang tak jawab Fitra. Ya. Fitra jawab sini 5 tambah 3. Tak boleh lah 5 tambah 3. 5 tambah 3 tak boleh. Sebab 5 tu suatu nombor. Dia adalah satu nombor yang kita tak tahu. Kita tak boleh wakilkan dengan nombor. Kita kena wakil dengan huruf. Okey, seorang je lah yang terkantoi di situ. Okey, seterusnya. Ini dia lesson punya ni. Hasil darab H dan K ditolak dengan 5. Tuliskan dia punya ayat dia. Hasil darab. Laju Daniel ni. Dahsyat Daniel. Daniel ni yang tak ada rambut tadi K, H, K tolak 5. Dahsyat Daniel. Power. Bagaimana kawan lain? Okey, H darab K tolak 5. Boleh macam Alisha jawab pun boleh.
Okey, HK tolak 5, HK tolak 5. Luqman pun jawab H darab K tolak 5 pun boleh. H darab K kurungan tolak 5. Boleh juga. Haziq pun boleh, macam tu pun boleh. HK tolak 5, Arissa jawab. Mungkin boleh. Ada lagi seorang tak jawab ni. Siapa? Okey, Naim jawab. Okey, all done. Cantik. Alright, seterusnya. Apa lagi soalan ni? Okay, leaderboard. Yang ni kena ganti nilai Diberi P sama dengan 1, Q sama dengan 4. Apakah nilai untuk 5P tambah 12Q? Yang ini awak kena ganti nilai tadi. Tengok balik nota. Kalau tak tahu nak buat macam mana, tengok balik nota. Yes saja. Latah sokmo kalau orang tua melatah cari mak dia dah. Okey, kejap, ada lagi 2 orang belum jawab ni. Lo dengan Arissa ganti je nilai. Mungkin Arissa sebab tadi dia beritahu internet dia slow sikit kan. Ganti je nilai dalam tu. Nilai P sama dengan 1, Q tu sama dengan 4. So selesaikan dapat berapa. Betul. Okey, tinggal lagi seorang iaitu okey, semua dah jawab. Cantik. Okey, kita tengok seterusnya tak apalah, awak buka semula boleh je. Okey. Tengok sebutan algebra. Ini macam ulang kaji sikit. Sebutan boleh masuk je semula, masuk je, tak ada masalah. Okey, nombor atau hasil darab. Oh, nombor handphone tu dah kena buat lagi. handphone tu dah kena buat lagi oleh orang lain. So awak tengok dekat dalam Zoom je lah. Okay. So satu nombor kita panggil sebutan tu. Nampak hasil tambah atau darab satu nombor tu dengan satu nombor lain. Okay. Atau satu pun boleh ubah. Kita panggil sebutan lah, nampak ni. A 4XY. Yang ni tadilah cikgu tunjuk je. Ni kita panggil sebutan. Okey. Kalau contohnya tu A tu adalah sebutan. Kalau nak jadikan dia ungkapan, kita kena tambah dengan benda lain. Contohnya ni ungkapan. Nampak beza tadi Tadi sebutan satu je. Contoh ni A 4XY. Tu satu sebutan. 0.5 V kuasa 2 tu satu sebutan. Tu satu saja. Tapi bila dia jadi ungkapan, dia adalah gabungan dua sebutan. Tengok X tambah 5. Nampak dah dicantumkan oleh tambah tu. Okey, 10 tolak DF. So nampak tak? Tu adalah sebutan. Ini adalah ungkapan algebra. Gabungan dua sebutan atau lebih. Okey. Alright, mari kita buat quizzes. Macam tu. Alright. Haziq, awak tengok sajalah, awak jawab manual. Okey, tentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra 9H tolak 4K tambah 3 ni. Berapa bilangan sebutan dia? Okey. Setakat ni, Fitra dah jawab, Naim dah jawab, Alisha dah jawab. Sabar, Lo dengan Haziq busuk tak jawab lagi. Lo dah jawab. Okey, awak jawab. Awak lah sekali lah jawab manual. Berapa situ? 3 sebutan kan? Okey, seterusnya tak apalah, handphone kita buat lagi, nak buat gana kan? Tak dapat nak ditolong. Fitra nombor 1 sekarang dahsyat Fitra ni. Sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Okey. Macam cikgu bagi tahu tadi. Ni apa benda Sekejap, dia terpatah balik belakang. Sekejap cikgu tengok apa benda ni. Okey, tentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra ni. Ni jawab ni dulu. Cikgu terlajak 2 kali pula tadi. Berapa Haziq? Betul dah lah, 2 kan. Senang je kan? Senang je. Okey. End question. Yes. Okey, sebab Haziq tak ada kat sini, terpaksa dia ni. Okey, next slide. Okey, sekarang kita nak ulang kaji balik sebutan serupa dengan sebutan tak serupa
Okey. Kejap. Dia buka ni pula. Okey, sebutan tak serupa dengan sebutan tak serupa, beza dia hanya pada huruf dengan kuasa. Okey, dia mempunyai pemboleh ubah yang sama. Maksudnya pemboleh ubah tu huruf yang samalah, senang cerita. Okey. 2Y dan 18Y adalah contoh sebutan yang serupa. Dia bukan sebabkan nombor tu, huruf tu, Y dengan Y tu sama. So dia adalah serupa. Okey, 3PR dengan 5PQ. Itu contoh sebutan tak serupa. Disebabkan satu ada P dengan R, satu lagi P dengan Q. So tak sama. Walaupun dua-dua ada P, tapi sebabkan dua-dua huruf tak sama. Senang je. Sebutan serupa dengan tak serupa ni, tengok pada huruf je dengan kuasa dia. Okey, mari kita buat quiz sikit. 3, 2, 1. Adakah sifar perpuluhan 7Y dan negatif 8Y kuasa 2 adalah sebutan serupa atau tidak? Okey. Lo dengan Aziz. Okey, Aziz tak dapat jawab lagi lah. Lo okey lo? Lo dah jawab. Okey, Aziz apa ni? Serupa ke tak serupa ni? Tidak serupa. Cantik. Okey. Seterusnya. Oh, Daniel pula sekarang berada di atas Daniel. Okey, adakah MN dan negatif 5 MN adalah sebutan serupa? Ya atau tidak? Oh, laju siap-siap awak lawak Tendek laju ni. Awak pakai Unify jugalah ya? Okey, serupa tak serupa ni? Haziq. Serupa tengok pada huruf dia, serupa. Okey. Habislah kita punya tu. Okey, so tempat pertama siapa? Oh, Daniel Daniel, kedua Fitra, ketiga Alisha. Wow, tahniah. Okey. So masuk balik kita punya Zoom sekarang. Masuk balik Zoom kita. Okey, kejap cikgu tukar slide dulu. Nampak macam banyak itu kan. Okey, habis. Alright, so kita nak masuk sedikit untuk tambah dan juga tolak tambah dan juga tolak. Cikgu tak dapat masuk semua tapi kita buatlah sedikit Okey. Macam kita dah belajar tadi, okey, tambah dengan tolak ni syarat dia mesti dia sebutan seru. Dia mesti serupa. Syarat yang pertama, nak tambah atau tolak dia mesti sebutan serupa. Jadi bila kita cari sebutan yang serupa, baru kita boleh tambah. Okey, kita kumpul lah. Kumpul yang sama. Yang sebutan sama. Okey, so kita tengok dekat sini 3AB. Ada tak hak sama dengan dia? Mana? ABC ni sama ke dengan 3AB? Tak sama. Maka dia tak boleh kawan lah. Dia duduk sorang-sorang. Tak ada kawan padannya dia balik sorang-sorang. 3AB. Okey. Okey, kita tengok yang kedua pula. 6BC. 6BC sama dengan siapa? Ada BC. 6BC bermaksud 6 ni yang biru ke yang merah? Kita tengok ni kan. BC ni kan. Nampak dua-dua simbol depan dia simbol Fauzi. Nampak ni. Ni simbolnya positif. Bermakna dia warna biru. Ada 6 biru BC campur dengan 1 biru BC. So kita Arisa kata soalan tersalah tekan. Tak apalah, no problem. Ini kan game aja, jangan risau. Baguslah kamu ni kan. Kamu memang berlumba-lumba bagus. I like. I like the movie. Okay. So 6 BC ni kalau cikgu nak lukis gambar rajah, dia bermaksud dia ada 6 kotak yang biru. Ni nak bagi faham dululah kotak dia 6 yang biru. 4, 5, 6. Dalam dia BC lah. Tu maksud dia tu. Tadi kita belajar dia satu huruf. Sekarang dia 2 huruf. Tak apalah, tak kisah. Yang penting dia adalah BC. Lepas tu, yang satu lagi ni. Siapa bernafas tu?
Kuat sangat bernafas. Okey, siapa yang guna headphone macam cikgu ni, kita kena berhati-hati. Sebab apa? Awak cakap slow pun dia tangkap suara awak. Jadi kita akan tahu. Kalau nasib baik kalau kau kentut, kita orang tak dengar je. Itu je lah. Okey. So, kita ada 6 BC, campur lagi 1 BC. Nampak biru semuanya. Maka kita dapat berapa BC kat situ? 7 BC. Jadi jawapan kita kat sini 3 AB. Sebab dia tak ada kawan-kawan. Tambah dengan 7 BC. Okey, 3 ABC ni ada kawan tak dia? Tak ada, salin je lah 3 ABC. Dia macam tu je. Jangan awak pergi tambah ya, tak boleh. Ingat cikgu ulang balik sekali lagi. Huruf kena sama. Baru boleh tambah atau tolak. Kalau tak, tak boleh. Okey, kita tengok soalan kedua. 15P. Ada tak yang serupa dengan dia? Dia warna apa yang sama dengan dia? Ni biru. Okey, 3P ni biru ke merah? Biru. Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Tengok simbol depan dia. Ambil simbol depan dia sekali. So 15 biru tambah dengan 3 biru dapat berapa? 18 yang biru. Tulislah 18P. Selesai. Okey. Sekarang kita nak selesai Q pula. Q ni ada tak yang sama dengan dia? Okey, 6Q tu merah ke? Negatif 6Q. Dia merah. Nampak dia sekali semua ni. Simbol kat depan tu adalah orang tu punya. Masa 6Q tu depan dia negatif kan? So negatif tu 6Q tu punya. So sekarang kita ada 1 yang biru, 6 yang merah. Baki tinggal berapa? 5 yang merah ke 5 yang biru? 5 yang merah. Sebab tu masa integer, cikgu dah ajar merah biru ni sebab nak pakai kat sini, nak senang, tak payah pening kepala. Okey, siapa yang masih macam alamak biru ke merah? Tengok simbol depan dia. Kalau dia positif dia biru. Okey, maknanya sini ada 1 biru, sini ada 6 merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi warna yang sama, yang tak sama kita buang dia. So tinggal 5. So negatif 5Q. Okey, lepas tu ni negatif 2PQ ni ada sign dia tak? Ada ke tak ada sign dia? Tak ada lah. Balik sendiri lah padan dia. Siapa suruh tak ada sign dia? 2PQ. Beres. Inilah jawapan kita. Taram. Boleh, 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 boleh. Okey, sikit lagi. Ni kalau dalam kurungan ni. Okey, dalam kurungan. Macam mana kita nak buat kalau dalam kurungan? Okey, cikgu ambil masa sikit lagi . Walaupun dah tamat kan, tak apalah. Sikit, sikit, sikit. Boleh, boleh ni. Okey. Yang ini nampak ada dalam kurungan, betul? Bila ada dalam kurungan, apa kita nak buat dulu? Buat dalam kurungan dulu. Bolehkah awak selesaikan 3X tambah 2Y? Tak boleh. Lepas tu nak buat apa? Dah tak. Buat keluar je lah kan. Teng tong. Buka je lah. Dah tak boleh. Ingat tak cerita ni? Apa nama tu? Hantu Kak Limah yang kedua tu? Dia kata, dia tutup. Kalau apa-apa berlaku, jangan buka kurungan ni kan. Sekali Kak Limah dah lipat dia, dia kata, buka, buka. Mesti korang tak tengok cerita Kak Limah ni. Kan yang last tu kan dia nak tangkap Kak Limah. Dia duduk dalam kurungan, dia duduk. Lepas tu Kak Limah. Okey. 3X tambah 2. Okey. Kemudian yang ini. Nampak ni ada simbol. Okey. Memandangkan dia simbol positif, dia tak ada masalah. Kita kalau dia positif, kamu salin je lah balik dalam ni. Okey. Tambah 5X. Tolak Y. Tolak 9. Sebab simbol tengah-tengah ni positif. Dia tak akan mengubah apa-apa. Tapi kalau dia negatif, kejap lagi kita nak belajar. Kalau dia negatif, dia akan berubah. Okey. Sekarang dah keluar kurungan semua. Barulah kita cari yang sama. Ada yang sama tak 3X ni? 5X tu yang biru ke yang merah? Biru. Nampak tak? So, dapat berapa? 8X lah. Okey. Kemudian, ini, 2Y ni, dia biru. Ada tak sama dengan dia? 1 merah. Jadi, jawapan dia?
Not right your answer. Yeah, positif 1. Kenapa pula cikgu bukan ke negatif 1? Kita buat gambar baru awak nampak. Ha, 2Y bermaksud kita ada 2 yang biru. 2Y. Y. Satu yang merah. Letak satu merah Y. Nampak? So, kita gabunglah yang sama ni. Sorry, yang tak sama. Nampak? Tinggal satu yang biru. Makna tambah Y lah. Ataupun tambah satu Y. Boleh je. Okey. Kemudian, negatif 9. Ada kawan tak? Tak ada. So, duduk diam-diam kat sini. Dapatlah jawapan dia. Tanam. Boleh? Ingat positif ingat warna biru. Negatif ingat warna merah. Dan setiap satu simbol dekat depan huruf atau nombor tu, itu dia punya. Ambil sekali. Okey, cikgu nak tunjuk satu lagi untuk tolak. Lepas tu kita dah boleh berehat. Okey, sama juga macam tadi. Okey, kita selesaikan dalam kurungan dulu. Boleh selesai tak dalam kurungan ni? 3X tambah 4Y ni. Tak boleh. Tak boleh buat keluar je lah. 3X tambah 4Y. Okey. Nampak tak? Sekarang ni kat tengah-tengah ni dia simbol negatif. Nampak simbol tolak ni. Jadi kita tak boleh buat keluar sewenang-wenangnya. Kita kena darab dengan simbol yang dalam. Okey, negatif darabkan dengan X ni. X ni simbol dia positif ke negatif? X tu. Positif. Jadi simbol dia sama ke tak sama? Tak sama. Jadi negatif lah. Okey, ingat darab simbol tak sama negatif. So baru buat keluar X tu. Kemudian kita buat juga negatif ni kita darab pula dengan negatif yang dalam ni. Nampak simbol dia sama kan? Positif. So positif apa? Buat turun je Y ni. Sekarang baru kita selesaikan. Okey, 3X ada tak yang sama dengan dia? Negatif X. Mana satu yang merah. Betul. So jawapan kita tinggal berapa? 2X lah. Okey. 3 biru, 1 merah kan? Negatif X ni satu merah. 3X ni 3 yang biru. So 3 biru, 1 merah. Tinggal 2 biru. Okey. So 4Y, biru ke merah ni? Biru. Y yang belakang tu? Biru juga. Jadi jawapan dia? 5 lah. 5Y. 5 biru lah. Senang je. 4 biru campur 1 biru, 5 biru. Tulislah 5. Ya, betul. Okey. Soalan seterusnya. Sama juga kan? Tadi kan nampak ada negatif kat tengah ni. Ni kita kena darab dia lah. Okey, kita buat keluar dulu 3M ni. Dengan tolak 2N ni. Sebab tak boleh nak selesaikan. Ya. Tertinggal nombor 5. Mana? Dekat mana tertinggal nombor 5? Oh, kamu tertinggal soalan nombor 5 ni ke? Halo. Yang ni ke awak tertinggal? Siapa nama tu? Cikgu pun tak sempat tengok siapa yang ni. Sebab dia tiba-tiba dia hilang. Dah dapat belum? Nombor 5 yang ni ke maksud kamu? Dah boleh ikut belum? Ke nak cikgu ulang nombor 5 ni? Dah Ke nak cikgu ulang? Tak perlu. Oh, low. Okey, baru pasal. Low yang tanya. Okey, low Cikgu perlahan sikit. Mungkin internet dia tak cantik. Okey, semua sekarang tengok. Kita nak buat operasi ni. Ada simbol tolak dekat situ. Nampak? Ni, kat tengah-tengah ni ada simbol tolak. Jadi, kita tak boleh buat keluar kurungan part M semua ni sekali macam tu saja. Kena lalu dia dulu. Okey, so ambil simbol negatif ni darab dengan setiap satu yang dalam. Part M ni simbol dia positif. Simbol tak sama akan jadi negatif. So, negatif 4M. Darab pula lagi satu. Negatif ni darab pula dengan simbol yang kedua sini. Nampak? Simbol dia negatif juga. Simbol sama kan? Maka dia menghasilkan positif. 5N. Kemudian yang hujung? Ni simbol yang sama kan? Ni negatif, ni pun negatif. Maka dia hasilkan positif. Positif 2. Barulah kita cari yang sama. Okey, yang sama dekat sini 3M. Dia sama dengan siapa? Negatif 4M warna merah.
Jadi sekarang kamu ada 3 biru, 4 merah. Baki tinggal berapa? 1 merah. Bermakna negatif 1 M ataupun negatif M lah. Gitu. Alright, selesai. Kemudian siapa pula kat situ? Merah 2. Okey. Biru? Biru ada 5. Jadi jawapan kita merah ke biru? Pandai. Beres. Selesailah masalah awak. Positif 3N. Bagus. 2 tu ada siapa-siapa tak? Tak ada. Duk diam-diam salin je lah. Positif 2. Beres. Dapat jawapan kita. Beres boh katanya. Okey. Boleh? Alright. Satu soalan lagi. Soalan terakhir. Ini kita nak keluarkan siapa dulu? Okey. 3 PQ. Tolak 2 RPH. Sebab ni tak ada usik siapa-siapa. Okey. Yang ni akan keluarkan siapa? ah. Ah. Okey, positif 8 PQ. Jangan takut. Salah tak apa. Jalan je dulu. Okey, kemudian. Negatif 5 RPH. Okey, sebab simbol dia tak sama. Ah. Ah. Beres lah. Okey, sekarang nak buat siapa pula ni? Tutupkan kamera. Mana? Tak tutup Ada elok ni 7. Kamera view maksudnya? Oh, kamera view awak. Bukan cikgu punya kamera kan? Kita ni kiri kanan ada ni. Ni dekat handphone pun kita ada. Dekat laptop pun kita ada ni depan ni. Okey. Cik, tunjuk belakang macam ada. Okey. 3 PQ sama dengan siapa? Okey, ambil ni dulu. Ni. So, dapat berapa ni? Bagus. 11 PQ. Kan senang kalau tengok warna. Dia lagi senang kita ingat 3 biru tambah 8 biru, 11 biru. Kan selesai. Okey, selalu kalau dalam kelas cikgu selalu guna yang ni. Kalau murid tak boleh cikgu akan suruh macam ni. Okey, kau ada 3 PQ. Ni 3 kau. Campur dengan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cikgu akan suruh budak buat macam ni. Kalau cikgu mengajar kelas yang belakang, maksudnya murid yang agak lemah. So dia tambah sama je. Dia akan kira balik. So dapat 11 kan? 11 cube ni. Maknanya 11 PQ lah. Selesai. Okey, so negatif. Ini negatif warna merah. Sama dengan siapa ni? Jadi berapa dapat kita dapat ni? Tu dah pandai dah. Beres lah tu. Dah pandai dah. Okey, 7P tak ada sign. Pada muka dia. Dia tak ada sign. Balik sendiri. Beres. Selesai. Dah pandai dah tu. Okey. Kan? Selamat Hari Raya. Okey. Cukuplah untuk itu. Soalan nombor 8 ni dengan yang soalan nombor 4 ni kamu boleh cuba buat sendiri. Dia satu soalan ni yang berkaitan dengan tambah. Nombor 4 ni adalah soalan berkaitan dengan tambah. Soalan 8 ni berkaitan dengan tolak. Okey. Cuma dia tolak pecahan. Cuba je lah kan. Kalau tak boleh nanti kita akan bincang minggu depan. Okey, sebab minggu depan cikgu nak laju sikit lah. Okey, sebab nak masuk darab ni senang je. Okey, darab bahagi ni dalam setengah jam. Lepas tu kita akan masuk ni. Persamaan linear. Okey. Boleh Ada soalan nak ditanya? Tak ada Okey. Kalau tak ada, cikgu nak bayar. Komet misi. Komet misi mana pula? Okey, cikgu nak ni sekejap yang pasal bahagi ni. Sikit je. 2 minit je nak ajar kamu pasal bahagi ni. Okey, untuk bahagi ni, dia terbalik dengan yang cikgu ajar darab. Okey, darab. Contoh. Darab, katakanlah. Tapi sebenarnya kalau bahagi ni, kamu bahagi nombor dengan nombor, simbol dengan simbol lah. Senang. Cuma pasal yang berkaitan dengan gambar, menggunakan garis nombor ni. Okey, contoh-contoh dulu Contoh dulu. Katakanlah kita ada 3 darab dengan 2. Okey. Cikgu ajar itu depan ni positif kan? Positif pandang ke kanan. Betul?
Lepas tu yang belakang ni sama ada undur ataupun berjalan ke depan kan. Tapi untuk bahagi dia terbalik. Okey, untuk bahagi dia terbalik. Kita buat yang ni dulu 3. Okey, dia pandang ke kanan, dia pandang macam ni. Okey, kemudian dia bergerak 2 kan. So kamu akan geraklah. Okey, daripada sini. Okey, 1 2 3. Kan dapat 6 kan? Dia berhenti kat 6. So kita dapat jawapan dia 6. Okey. Tapi untuk bahagi dia terbalik untuk bahagi tengok betul-betul dia terbalik. Okey, nombor di depan dianggap sebagai destinasi. Kita nak pergi mana? Okey, ingat cikgu ulang balik sebab hari tu ada tersalah. Dia dapat jawapan tapi dia salah rumah. Okey, destinasi dia kita nak pergi ke negatif 9. Maknanya kita tanda siap-siap sini. Kita nak pergi sini. Kita nak pergi ke negatif 9 daripada kosong ni nak pergi negatif 9. Okey, nombor yang belakang ni sahaja menentukan kita bergerak sekali depan ataupun mengundur. Memandangkan dia negatif, kita mengundur. Kan, kita macam ni, undur. Undur ke belakang lah. Okey, gerak je lah kan. 1, 2, 3. So, kita sampai kat sini. Kita sampai kat sini. Okey. So, bermakna jawapan kita akan jadi, okey, pertama berapa kali kita lompat? 1, 2, 3. 3 kali lompat. Kemudian tengok mata kita ni pandang ke mana. Ni mata kita ni kan. Kita pandang ke sana. Maka dia adalah positif. Okey. Cikgu tunjuk contoh yang kedua. Okey, cikgu nak pakai bekas ni juga. Cikgu nak guna yang ni. Katakanlah kita ada negatif 4 bahagi dengan 2. Okey. Okey, bahagi dengan 2. Okey, sekarang kita nak pergi dekat negatif 4. So, tanda dekat negatif 4. Daripada kosong. Okey, tengok yang ini. Nampak dia positif kan? Maknanya kita pandang ke pandang ke depan. Ke depan. Pandang sinilah. Pandang ke depan. Jalanlah lompat 2 kali. 1, 2. Okey. So, kita akan dapat jawapan ni. Berapa kali kita lompat? 2 kali. So, kita pandang ke mana ni? Nampak tak? Kita pandang ke sini. Ni pandang ke negatif. So, jawapan dia negatif 2. Negatif 2. Dia macam beza dia kat situ je. Beza sikit je kat belakang dia. Okey. Cikgu ambil satu lagi contoh. Kalau dia ni positif. Ini negatif. Contoh kita, matlamat kita nak pergi kepada 4. Okey. So, makna kita berada di sebelah sini. Sini. Kita nak pergi sini daripada kosong. So, nampak kat sini negatif 2. Maknanya kita mengundur. Okey. Mengundur maknanya mata kita pandang sinilah mengundur. Okey. Undur 1, 2. Okey. So, kita dapat lompat 2 kali. Nampak kita dah berada sampai sini kan. Tengok mata kita pandang mana? Pandang ke sana. Bermakna dia negatif. Itu je beza dia. Tapi, untuk kamu tak payahlah guna garis nombor ni. Okay, cuma cikgu nak betulkan yang cikgu terang minggu lepas je. Sebab dia salah masuk. Okay. Tapi biasa kita akan jawab nombor bahagi dengan nombor, simbol bahagi dengan simbol. Itu lebih mudah lah. Ini kan simbol tak sama. Satu positif, satu negatif, jawapan negatif. 4 bahagi 2 dapat 2. Dapat je jawapan. Okey. So untuk level kamu dah tak perlu guna garis nombor lah. Okey, kamu dah mahir bahagi ikut simbol dengan nombor. Sebab kita dah masuk topik algebra. Okey, algebra beza dia nanti nak bagi dengan huruf je. Okey cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Ada soalan nak ditanya ke? Kalau tak ada, kita bergambar lah. Kalau ada, cikgu jawab dulu kalau ada soalan. Ataupun ada mana-mana topik yang tak faham ke, boleh bagi tahu. Okey, ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada, mari kita bergambar le. Ni dia letak gambar yang warna hijau ni kenapa? Dia letak gambar warna hijau. Aduh. Kelakarlah kau ni, Daniel. Daniel, mana rupa kau sebenar, Daniel? Cuba kau tunjukkan, munculkan muka kau yang sebenar. Cik Haziq dandan pakai spek mata merah. Yang lain mana? Yang lain nak bergambar ni, cepat. Yang lain dah hilang ke apa? Yang lain dah hilang ke apa ni? Kejap. Ada yang terkeluar rasanya ni. Lah. Kejap. Ada orang nak masuk tak? Kejap. Cikgu nak tengok. Ada yang nak termasuk lagi tak? Tak ada. Okey. Semua dah. Oh, champion Luqman. Fuh, lama. Background dia champion lah. Oh, lama. Power lah Luqman. Okey.
Okey, Alia dah nampak. Oh, cantik Alia ni. Aina dah nampak dah. Aina nampak macam skor rendah lagi. Alia dah nampak macam nak masuk sekolah menengah. Apa nama Lo, masih lagi nampak muka baby face Putih Lo ni putih muka dia. Okey. Mana si Daniel ni? Janganlah bagi gambar ni kat cikgu. Aduh, dia bagi kau tengok letak gambar apa tu? Gam Alah cik, smart dia tu. Dia punya background comel lah. Aku letak besar gambar aku. Padan muka kau. Okey. Kita bergambar je lah siapa yang ada ni. Okey, 3, 2, 1, peace yo. Cik. Okey. Alright, jumpa lagi kelas akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih Aina. Terima kasih Alisha. Terima kasih Alia. Lo, thank you very much. Thank you Luqman. Thank you Haziq. Thank you Daniel. Muka saya tu cikgu. Apa pula muka kau gambar hijau ni Daniel? Come on lah. Si Daniel ni sabar je si Daniel ni. Aduh. Ni kalau anak cikgu tengok ni sedih gelak kan kau ni. Okey, itu saja Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye.